Hmm. Okay, so salam sejahtera kepada Puan Rafida dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya, Chong Chiyong dan Lo In akan benarkan tentang isu kekurangan bekalan air. Nama saya Tin Chating daripada unit BNK SJKC. Nama saya Chong Chiyong daripada unit BNK SJKC. Nama saya Lok Yuan Zhi daripada unit BC198. Okay, so sekarang kami lihat kepada slide yang kami sediakan. Okay, isi kandungan yang akan kami benarkan dalam slide ini ialah pengenalan, iaitu apa itu isu kekurangan bekalan air. Punca iaitu sebabnya berlaku isu kekurangan bekalan air. Kesan iaitu akibatnya berlaku isu kekurangan bekalan air. Penyelesaiannya iaitu cara yang boleh mengatasi masalah kekurangan bekalan air. Dan kesimpulan iaitu apa yang ditegaskan dalam isu kekurangan bekalan air ini. Okay. Okay, so kami lihat dulu dalam pengenalan iaitu apa itu isu kekurangan bekalan air. Jadi dia juga dikenali sebagai krisis air, iaitu ketiadaan bekalan air untuk digunakan. Jadi untuk mindset yang untuk memberi imbangan yang paling senang sikit, saya akan share satu video. Okay. Okay. So melalui tayangan video ini kami boleh tahu sebenarnya isu kekurangan bekalan ini dia bukan sahaja berlaku dalam Malaysia, jadi dia juga berlaku dalam negara-negara lain. Okay. Okay. Okay, jadi kami kembali kepada slide kami. Ya, jadi apa puncanya berlakunya kekurangan bekalan air ini? Jadi dia mempunyai 3 punca yang utama, iaitu yang pertama sekali peningkatan suhu global, pencemaran alam sekitar dan juga simpanan air bawah tanah semakin kurang. Okay, jadi kami lihat dulu dalam peningkatan suhu global. Jadi suhu persekitaran ini dia akan, jika dia meningkat, dia akan menyebabkan kehilangan air akibat proses penyejatan, iaitu air akan menyejat menjadi kepada udara. Jadi apabila suhu persekitaran ini dia meningkat, dia juga akan menyebabkan kadar penyejatan air ke atmosfera adalah tinggi, proses adalah tinggi. Okey. Okey, seterusnya kami lihat kepada pencemaran alam sekitar, iaitu pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik ini dia menyebabkan sumber air bersih tercemar. Sebab kami manusia hanya boleh menggunakan sumber air yang bersih. Jadi bagi sumber air yang tidak bersih itu, walaupun dia juga merupakan sumber air, tapi kami tidak akan menggunakan.
Jadi longorkan sampah di tapak pelupusan menghasilkan sisa toksik yang akan mengalir ke sungai dan sumber air bersih yang lain. Okey. Okey, yang terakhir sekali ialah simpanan air bawah tanah semakin kurang. Jadi ini berlaku apabila kegiatan pemalakan yang banyak, dia akan menjejaskan kawasan tadahan. Jadi pembangunan pesat menyebabkan air hujan ini dia tidak serap ke dalam tanah. Sebaliknya dia akan terus mengalir ke sungai. Apabila dia mengalir ke sungai dan dia juga kembali kepada pencemaran air. Jadi inilah ketiga-tiga ini punca krisis air yang utama. Okey, seterusnya kami lihat kepada penjelasan isu alam sekitar. Okey, seterusnya kami akan membentangkan akibatnya berlaku kalau kita kekurangan bekalan air. Okey, next. Yang akibat yang pertama iaitu kesihatan manusia akan dijejaskan. Kerana itu, krisis air berlaku di Malaysia akan memberi kemudaratan kepada Malaysia. Seperti yang kita tahu, air merupakan keperluan untuk manusia terus hidup. Jika krisis air ini tidak dapat diatasi dengan segera, kita akan kekurangan bekalan air dan seterusnya manusia akan ditimpa penyakit seperti kekurangan air, iaitu dehydration. Selain daripada dehydration, peminat air juga akan tercemar dan kebelakangan ini Malaysia telah didapati satu kes iaitu penyakit taun. Yang ini merupakan keratan akhbar iaitu Jabatan Kesihatan Negeri Selangor telah menggesahkan terdapat satu kes taun. Katanya hasil siasatan mendapati wanita itu telah mengalami gejala ciri bili telok dan sudah mendapatkan rawatan pada hari yang sama di sebuah fasiliti kesihatan swasta. Yang ini adalah akibat kalau peminuman air itu tercemar dan akan menyebabkan penyakit taun untuk berlaku. Okey, seterusnya. Yang kedua iaitu tanah kongtang. Krisis air ini akan menyebabkan tanah menjadi kongtang dan berlakunya hakisan tanah. Bahkan air yang tercemar turut akan menjelaskan kualiti tanah dan ini sekaligus akan turut menjejaskan aktiviti pertanian. Apabila aktiviti pertanian terjejas, maka ia secara langsung akan memberi kesan ke atas bekalan makanan daripada hasil pertanian yang seterusnya juga akan turut memberi kesan yang besar ke atas kadar pertumbuhan ekonomi negara. Okey, seterusnya. Yang ketiga iaitu akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Sebagaimana manusia, secara fitrahnya, flora dan fauna juga memerlukan sumber air bersih untuk hidup. Justru sumber air yang tercemar akan menyebabkan flora dan fauna mati akibat daripada kekurangan air. Kepupusan yang berlaku ke atas flora dan fauna akan memberi kesan yang lebih serius kerana dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi ke atas ekosistem yang akhirnya dia juga akan mengancamkan kehidupan manusia. Okey, seterusnya. Yang seterusnya iaitu akan menyebabkan kesulitan rutin harian kerana bekalan air bersih itu sangat penting untuk manusia untuk menjalankan urusan harian seperti mencuci pakaian, mencuci pinggan mangkuk, semua itu memerlukan sumber air yang bersih dan berterusan. Selain daripada rutin harian, dia juga akan menyukarkan perniagaan untuk dijalankan. Contohnya, perniagaan dan perkilangan di Lembah Kelang dipaksa tertutup selama 1 minggu atau 2 minggu kerana ketiadaan bekalan air. Jadi mereka perlu menjalankan catuan air seperti itu dan menjejaskan kadar pertumbuhan ekonomi negara juga. Okey, seterusnya iaitu kawasan tadahan. Okey, akibatnya dia juga akan menyebabkan kekurangan kawasan tadahan air. Kemampuan sesuatu kawasan tadahan itu dia ialah sebagai pembekal air yang dikawal oleh keseimbangan alam semula jadinya. Jadi dia telah termasuk beberapa aspek penting seperti letupan tumbuh-tumbuhan dan kapasiti proses yang boleh dihasilkan. Sekiranya keseimbangan alam ini terganggu, maka berlaku perubahan kepada kawasan tadahan. Jadi Malaysia akan mengalami krisis air dan dia akan mempengaruhi kepada aktiviti industri kerana eksploitasi sumber balat tersebut. Jadi, pengambilan bekalan air yang bersih hanya dapat dijalani pada sungai sahaja. Jadi, krisis air dan catuan air akan selalu sering berlaku
Jadi semua aktiviti domestik juga akan dipengaruhi serius. Okey, seterusnya kami akan meneruskan dengan isu kekurangan bekalan air. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada penyelesaian isu alam sekitar. Okey, di sini ada 3 peranan. Yang pertama adalah peranan masyarakat, kedua adalah peranan kerajaan dan ketiga adalah peranan pendidikan. Okey. Okey. Okey, yang pertama adalah peranan masyarakat. Jadi masyarakat dia boleh bekerjasama. Okey. Masyarakat Malaysia harus bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk melibatkan diri dalam program-program yang berkaitan dengan kesedaran isu bekalan air. Seperti contoh kempen jimat air dan hargai sumber kita. Jadi gambar ini menunjukkan berita di mana masyarakat libatkan diri dalam melukis poster dan juga mengutip sampah di tepi-tepi sungai dalam program kesedaran dalam isu bekalan air. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya masyarakat juga perlu berjimat cermat. Okey, kita sebenarnya perlu mengamalkan sikap berjimat cermat dalam diri setiap individu masyarakat. Seperti contoh tidak melakukan pembaziran air dan mengguna air dengan cermat. Seperti contoh mencuci kereta menggunakan air yang telah digunakan dan tidak terus menggunakan air daripada pipe. Terusnya. Okey, ini merupakan satu berita laman web rasmi daripada Air Kelantan. Di sini dia ada beberapa tips untuk penjimatan air. Dia bahagikan kepada tandas, bilik mandi, sinki, taman, dapur, garaj, lain-lain. Jadi sebagai contoh saya ambil salah satu contoh iaitu sinki. Kita boleh lihat di sini dalam sinki, jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi atau cukur. Cara terbaik ialah menggunakan air di dalam bekas. Okey, yang kedua adalah baki sebarang pipe yang bocor atau yang sentiasa menitiskan air. Okey, ini perlu dielakkan. Okey, dan dibaki. Jadi kesan ini boleh menyebabkan isu kekurangan air berlaku. Kiranya biarkan. Okey, seterusnya. Okey, gambar ini merupakan salah satu panduan kepada semua bagaimana kita perlu menggunakan air dalam seharian. Sebagai contoh, yang pertama mandi. Okey, kita boleh lihat mandi itu kuantiti air dalam liter berapa yang boleh digunakan sebagai panduan. Okey, yang kedua adalah memburus gigi, pencucian tandas, mencuci kain dan sebagainya. Ini sebagai satu panduan saja. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada peranan kerajaan. Okey, yang pertama adalah mengekalkan kawasan tadahan hujan. Okey, jadi penerbangan kawasan hutan mestilah dielakkan lebih kurang 10 km dari kawasan tadahan hujan. Kalau 10 km ini dia akan memastikan bahawa hutan ini dia dijaga. Dia boleh menyerap air untuk memastikan pengaliran air tidak terlalu tersekat ataupun terlalu banyak. Okey, jadi perkara ini penting bagi menjaga kawasan tadahan air daripada musnah. Okey, kawasan ini penting bagi membekalkan air bersih kepada kawasan empangan sebelum disalurkan ke rumah kediaman dan premis. Okey, yang kedua adalah kempen kesedaran. Jadi kempen kesedaran melalui iklan TV mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya perlu disiarkan setiap masa. Jadi kerajaan juga perlu mengadakan program atau aktiviti yang berkaitan dengan kesedaran isu bakalan air kepada rakyat Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, di sini adalah contoh. Okey, kita lihat gambar di sebelah kiri. Ini merupakan salah satu gambar proses bagaimana kawasan tadahan air hujan dibentuk.
Jadi apabila hujan, air yang diresap akan terkumpul di dalam tanah dan tumbuh-tumbuhan semula jadi dia akan menyerap air dan mempunyai satu ruang untuk sungai dia mengalir ke laut. Okey, dan di sebelah kiri pula Pahang ini salah satu berita daripada Pahang, dia mempunyai 780.4 hektar hutan tadahan air baru. Okey, jadi ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk mengekalkan kawasan tadahan air hujan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah catuan air. Kerajaan perlu mengadakan catuan air ke kawasan-kawasan tertentu sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, catuan air boleh dilaksanakan berdasarkan bilangan jam dalam sehari mengikut kawasan tertentu. Tindakan ini perlu bagi mengelakkan pembaziran air selain menyediakan masyarakat agar menghargai kepentingan air. Jadi ini biasa berlaku ketika bekalan air kurang mencukupi. Jadi setiap kerajaan dia akan menguruskan bahagian catuan air ini supaya setiap orang dapat air yang mencukupi. Okey, seterusnya yang keempat, mengawal kadar bio air. Majlis Air Kebangsaan telah ditubuhkan oleh Kabinet untuk mengawal dan mengurus sistem pembahagian air. Jadi setiap tempat perlu diagikan dengan bekalan air yang mencukupi berdasarkan kepada aspek kepadatan penduduk dan penggunaan seharian. Seperti kalau masyarakat yang tinggal di kondominium memerlukan air yang lebih daripada masyarakat yang tinggal di rumah teres dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, peranan kerajaan yang kelima, pemasangan perangkap sampah. Okey, perangkap sampah dipasang di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memberangkap sampah sarap atau sisa kumpulan untuk memudahkan urusan penyelenggaraan. Okey, dia sebenarnya berfungsi untuk menapis air. Okey, jadi kalau dah ada perangkap sampah ni, dia boleh mengakibatkan bakalan air terjejas dan pengairan air adalah kurang ajar sebab banyak sampah dan kurang air yang dapat ditapis keluar. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita boleh lihat di sini dalam negara Malaysia kita ada satu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Jadi yang telah saya bawakan tu merupakan antara aspek yang penting. Jadi semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat sebelum dilepaskan ke mana-mana saliran air daratan. Okey. Jadi yang kedua adalah pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembadaran perlu disertakan dengan pelan penanam tumbuhan. Dia tidak boleh tanam sembarangan, akan menjejaskan sistem saluran air. Dan pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. Alam sekitar haruslah diurus dengan teliti dan teratur dalam sebarang aktiviti ekonomi atau pembangunan. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula kepada pendidikan. Okey, kalau pendidikan yang pertama, guru boleh menerapkan isu kekurangan air ni dalam sesi PDP. Biasanya guru boleh menerapkan nilai murni berjimat cermat dalam BTP semasa waktu moral atau civic ataupun mana-mana subjek yang bersesuaian. Guru boleh melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penjimatan air seperti kempen kesedaran, pertandingan poster ataupun kuis. Okey, yang kedua adalah pembangunan pendidikan lestari. JISA 2006 menegaskan bahawa ISD perlu melibatkan komponen kesedaran alam sekitar terhadap ekosistem dan sumber asli, kepentingan dan batasannya ancaman aktiviti manusia ke atas ekosistem dan membina kemahiran pemantauan, analisis dan penglibatan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pendidik bagi meningkatkan kebudayaan bidang pendidikan negara sebagai pemangkin kepada pembangunan lestari. Jadi pembangunan pendidikan lestari ini dia akan menggalakkan guru menggunakan sumber-sumber yang intelek bagi meningkatkan kesedaran guru baru berkaitan dengan bahaya yang dihadapi oleh bumi. Jadi dia seperti satu khususlah untuk pembangunan pendidikan guru dan murid. Okey, seterusnya. Okay. Ini merupakan rujukan kami.
Okey, seterusnya. Okay, so kesimpulannya, jadi rumusannya, Malaysia sebenarnya dia sangat bergantung kepada sumber air dengan lebih 90%. Oleh itu, masalah kekurangan bekalan air ini dia perlu sentiasa dititik berat dan undang-undang yang berkaitan lebih diketatkan lagi dan juga dilaksanakan dengan menumpukan kepada industri yang memberi impak besar ke atas sumber air negara. Contohnya kepada kilang-kilang yang menghasilkan produk-produk. Okay. Malah masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam mencapai pembangunan lestari bersama dengan kerajaan dan badan bukan kerajaan haruslah bersama-sama berkongsi tanggungjawab merancang, mengurus, melaksanakan dan memantau kualiti sungai selaras dengan prinsip 22 dan Local Agenda 21 iaitu LA 21 agar kualiti sungai negara seterusnya bekalan air minuman dapat dilestarikan sebab sungai negara merupakan sumber air yang paling utama. Okay, jadi menurut Leonardo da Vinci, dia punya quotation ialah water is the driving force of all nature. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rafidah.